Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nazri Kehar dalam agenda Awani pada malam ini. Setelah kita melihat satu sambutan hybrid Hari Kebangsaan kita yang diraikan pada 31 Ogos 2021, walaupun dalam kita menangani pandemik COVID-19, kita rasa bersyukur kita mampu meraihkan dalam situasi yang sederhana, tetapi rakyat dapat melihat secara langsung di kaca televisyen dan juga di media sosial bagaimana perayaan dapat dilakukan. Dan Alhamdulillah perayaan dilakukan dengan baik sekali. Dan kita ingin lihat juga perayaan Hari Malaysia yang akan kita sambut pada 16 September saban tahun juga akan menjadi satu lagi titik yang akan terus diingati. Tetapi Hari Malaysia ini menarik sikit. Ramai mungkin terlepas pandang kerana kita sentiasa mengingati 31 Ogos kerana kita mencapai kemerdekaan 1957. Tetapi 16 September merupakan hari kita menggabungkan antara Semenanjung, Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak dan juga Singapura pada ketika itu dan membentuk Malaysia. Dan sepatutnya hari ini kita perlu raikan mungkin lebih baik daripada Hari Kebangsaan ataupun lebih kurang sama. Tetapi mungkin naratif-naratif seperti ini perlu kita angkat supaya generasi hari ini dan generasi muda perlu mengingati bahawa 16 September tidak kurang pentingnya dan kesinambungan bagaimana kita menerima kemerdekaan dari British pada 31 Ogos 1957. Dan untuk melihat perkara ini, dan tahun ini Kota Kinabalu dipilih sebagai tuan rumah, apakah yang akan dipersembahkan, yang akan dibawa oleh Hari Malaysia pada tahun 2021 walaupun kita masih dalam situasi pandemik COVID-19, tetapi kita ingin melihat sambutan ini berjalan dengan lancar. Jadi pada malam ini saya bersama Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima TPR Haji Anwar Haji Musa, Menteri Komunikasi dan Multimedia, merangkap pengerusi jawatankuasa induk sambutan Hari Malaysia 2021. Assalamualaikum Tan Sri, apa khabar? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tan Sri, kita dalam situasi COVID-19 dan kita sudah pun melihat program ataupun perayaan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos yang lalu, dan kita ingin terus meraihkan bagaimana cintanya kita setiap warga kepada Malaysia yang tercinta ini diteruskan dengan semangat Hari Malaysia. Jadi bagi Tan Sri sendiri, apa signifikan dan juga simbolik Hari Malaysia untuk kita raihkan terus, sama juga bagaimana kita meraihkan Hari Kebangsaan setiap tahun? Terima kasih. InsyaAllah kita akan memastikan sambutan pada tahun ini walaupun dalam keadaan kita masih lagi di bawah perintah kawalan pergerakan dengan SOP yang agak ketat, tetapi teknologi insyaAllah mengizinkan kita untuk mengaturkan sambutan dengan impak yang baik dan tidak kurang kemeriahannya untuk dipersaksikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Walaupun kemungkinan di tempat acara diadakan akan ada keterbatasan di mana kita merancang kehadiran yang terhad, jumlah tetamu yang mungkin juga terhad berasaskan kepada garis panduan yang telah diluluskan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara. Namun begitu, teknologi pada masa kini seperti mana yang telah kita gunakan sewaktu kita menganjurkan sambutan Hari Kebangsaan baru ini dengan bantuan-bantuan teknologi termasuk augmented reality dan extended reality yang lebih bersifat interaktif dan sebagainya, kita dapat menyusun program sambutan yang boleh dipersaksikan oleh rakyat seluruh negara dengan cara yang insya-Allah cukup menarik dan cukup efektif, tidak kurang langsung kemeriahannya. Mungkin juga di satu sudut tertentu lebih menarik lagi seperti mana yang telah kita saksikan sewaktu kita mengadakan sambutan Hari Kebangsaan baru-baru ini. Dan ini dapat kita ulangi sekali lagi, malah saya merasakan mungkin lebih meriah lagi kerana
tuan rumah pada kali ini iaitu negeri Sabah. Saya telah diberi maklum telah pun mengatur susunan program-program yang sangat bermakna, cukup menarik, dan ini akan dapat dipersembahkan atau dapat dipertontonkan kepada seluruh rakyat Malaysia dengan penuh rasa kebanggaan, iaitu kita menyambut satu hari yang cukup besar dalam sejarah nation building negara kita, iaitu Hari Malaysia. Tan Sri, melalui Bulan Kebangsaan dan kita angkat tema Malaysia Prihatin dalam konteks keluarga Malaysia. Dalam masa yang sama kita menginsafi, kita menghadapi ujian yang tidak pernah kita lalui dan cabaran dan realiti cabaran itu amat besar. Mereka yang meninggal akibat COVID-19 amat tinggi dan ketika ini kebetulan Hari Malaysia akan disambut di Sabah. Sekali lagi Sabah menjadi ground zero dengan kes positif yang tinggi dan kematian yang amat tinggi. Bagaimana dapat diterjemahkan dalam konteks sambutan kali ini, Tan Sri? Sebenarnya kita sangat memahami keadaan kita masih lagi berada dalam suasana kita perlu menguruskan soal COVID-19. Tetapi juga sebenarnya kita ingin membawa pandangan kita ke hadapan kerana kita mula memasuki satu fasa yang baru, yang cukup bermakna dalam proses kita melakukan pelan pemulihan negara. Di mana daripada suasana yang saya anggapkan suasana kemurungan ataupun suasana yang serba menekan, kita akan menyambut Hari Malaysia dengan suatu pengharapan yang baru, yang kita boleh memandang ke hadapan dengan penuh keyakinan bahawasanya kita akan menang bersama dalam kita menghadapi COVID-19. Walaupun kita belum secara menyeluruh, tetapi petanda-petanda yang kita telah dapat mula mengatasi ancaman yang berat itu sebelum daripada ini dengan jayanya program vaccination kita di bawah program PIK, kita telah pun mula menampakkan kejayaan-kejayaan yang membolehkan kita mula secara berperingkat membuka lebih banyak kegiatan-kegiatan yang terbaru. 2 hari lepas pengumuman membolehkan kegiatan industri kreatif termasuk soal penggambaran dalam studio dan di luar studio misalnya, pertunjukan-pertunjukan secara live, dan hari ini ada lagi keputusan-keputusan yang telah dibuat yang berkaitan dengan aktiviti sukan dan berbagai aktiviti ekonomi, pelancongan. Jadi kita sedang bergerak pada satu fasa yang menandakan kita akan mencapai kemenangan secara bersama. Dan ini sangat bermakna kerana kita bila menyambut Hari Malaysia itu ada signifikan yang tersendiri. Kalau Hari Kebangsaan itu memperingatkan kita bagaimana kita merdeka daripada penjajahan, tetapi Hari Malaysia ini ada bermakna yang lebih besar lagi dalam konteks keluarga Malaysia. Terbenanya keluarga Malaysia dalam arti kata proses nation building yang mana rakyat telah menentukan sendiri untuk membentuk satu keluarga yang lebih besar setelah referendum dilakukan di Sabah dan Sarawak dan melalui MA 63 ataupun Malaysia Agreement 63 telah digariskan aspirasi baru untuk yang dulunya Semenanjung Tanah Melayu menjadi Malaysia, sebuah negara dan satu keluarga bangsa Malaysia yang unik, yang bersatu padu, terdiri pada pelbagai kaum, pelbagai agama, pelbagai adat resam, tetapi bergabung tenaga di bawah sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Pada masa yang sama, tema Malaysia Prihatin itu memang masih menjadi sebahagian daripada makna yang cuba kita tampilkan, di mana dalam kita menyambut Hari Malaysia, kita sentiasa ingat tentang pengorbanan-pengorbanan dalam proses nation building. Dalam konteks sekarang ini adalah pengorbanan bagaimana frontliners kita telah menjadikan satu tenaga dan kekuatan bangsa Malaysia dalam menghadapi pandemik global ini. Dan itu satu makna yang besar kerana pengorbanan frontliners
maka kita rakyat dapat hidup dalam keadaan yang lebih baik. Misalnya kita lihat bagaimana di bawah program vaccination, ya, para petugas, para doktor, vaccinators kita telah bergerak ke segenap penjuru tanah air kita misalnya untuk mempercepatkan proses vaccination, dan setelah vaccination mencecah ke arah 80%, kita lihat bagaimana kehidupan mula kembali semula kepada keadaan yang lebih baik dan lebih menggembirakan. Rakyat Malaysia boleh senyum dengan sambutan Hari Malaysia kerana kita menjadi sebuah negara yang punya keyakinan diri, kita punya keupayaan menyelesaikan masalah, dan makna ataupun roh daripada falsafah Hari ataupun keluarga Malaysia tadi, kita berpeluang untuk menterjemahkannya dengan lebih bermakna lagi. Sebab itu Hari Malaysia ini saya harap akan membawa keceriaan, akan membawa satu semangat bukan hanya mengenang tentang kita terlepas daripada penjajahan, tetapi lebih bagaimana aspirasi rakyat pada ketika itu mahu sebenarnya tanah Melayu menjadi sebuah negara yang lebih besar, iaitu negara Malaysia, dan bagaimana rakyat sendiri yang membuat keputusan memilih pada tuju untuk membina negara yang lebih satu keluarga Malaysia yang lebih besar dan menjadi sebuah negara yang berkeyakinan untuk tampil maju, sejahtera dan membawa kebaikan kepada rakyat. Jadi insya-Allah kita ingin zahirkan suasana keyakinan itu, kita ingin zahirkan semangat keluarga Malaysia, semangat kebersamaan, semangat perpaduan, semangat kewujudan bersama, coexistence ataupun ta'ayush, semangat muafakat atau kerjasama, semangat ta'awun, dan juga semangat kecintaan kepada negara. Jadi banyak sistem nilai ataupun values yang dapat kita zahirkan melalui ungkapan keluarga Malaysia sewaktu dan melalui sambutan Hari Malaysia. Kalau kita boleh bayangkan Tan Sri, kalau setiap kali perayaan, kalau kita anjurkan di mana pelosok negara, rakyat menunggu-nunggu sambutan ini. Apatah lagi kalau di Sabah. Rakyat yang penuh ceria, yang penuh orang kata pun muhibah menerima kedatangan kita dari Semenanjung ataupun dari Sarawak ke Kota Kinabalu, mereka akan menerima. Tetapi dalam situasi COVID yang masih tinggi, kita terpaksa mengikut SOP yang ditentukan. Jadi apakah cabaran bagi portfolio Tan Sri untuk menguruskan sambutan sebegini? Dalam masa yang sama kita tidak mahu merencatkan kataupun perayaan ini untuk memberikan sedikit keceriaan, seperti mana Tan Sri katakan, memberikan harapan bahawa kita sedang negara sedang bergerak ke arah yang betul dalam menangani COVID-19. Sebenarnya saya perlu mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih serta ucapan tahniah terlebih awal saya kepada Kerajaan Negeri Sabah dan juga jawatan kuasa pelaksana di peringkat negeri di bawah pimpinan Yang Berhormat Datuk Seri Bong Muhtaradin, Timbalan Ketua Menteri, kerana telah disusun satu rangkaian program yang sangat menarik dalam setting yang cukup menarik, dan aktiviti-aktiviti yang berjalan bukan hanya pada hari kita akan adakan sambutan, iaitu pada 16 hari bulan di sebelah malamnya ya, di Sabah Convention Center, tetapi di segenap pelosok negeri Sabah itu diaturkan berbagai-bagai program dengan suasana yang cukup meriah. Apa tu, di seluruh negeri ada program tahlil, ada program bacaan Yasin, solat hajat, kemudian ada program bicara Hari Malaysia, ada pertandingan saya anak Malaysia, ada kata pertandingan joget Malaysia pun ada, deklamasi sajak Hari Malaysia pun ada, e-game Hari Malaysia, pertandingan fotografi dan sebagainya. Jadi berbagai-bagai kegiatan yang membolehkan penyertaan rakyat secara yang begitu menyeluruh.
Jadi suasana dan semangat sambutan Hari Malaysia itu begitu merakyat sekali sampai ke akar umbi dan dianya berjalan dalam satu tempoh sebelum kepada hari sebenar sambutan itu sendiri. Dan semua ini dirakamkan dan segala-galanya ini akan dapat diturut disertai sama. Malah kalau dulunya biasanya kalau sambutan Hari Malaysia diadakan di satu-satu negeri, maka program-program itu rancak di negeri itu saja. Tetapi kali ini saya telah mengemukakan syur dan cadangan supaya negeri-negeri lain juga di seluruh negara, kita harap akan ada macam doa selamat, solat hajat dan juga komuniti, rakyat, masyarakat dapat menganjurkan beberapa program-program sendiri dan kita sama-sama turut mengebarkan bendera Malaysia supaya erti ataupun pengertian roh daripada sambutan Hari Malaysia itu memberi makna yang benar-benar meningkatkan semangat patriotisme kita serta kesedaran kita, kecintaan kita, rasa bangga kita kepada negara kita Malaysia. Sebab itu saya merasakan konsep Hari Malaysia ini sangat timely dengan sambutan yang kita adakan kerana ini membolehkan kita menjuruskan kita punya tumpuan, pemikiran, kefahaman dan juga sistem nilai kita kepada satu sistem nilai nasional iaitu memupuk dan membentuk semangat kekeluargaan Malaysia supaya semua rasa dekat. Laut Cina Selatan tidak memisahkan kita. Jarak tidak memisahkan kita. Perbezaan kaum tidak memisahkan kita. Perbezaan kedudukan, pangkat ataupun perbezaan agama dan juga sosio budaya tidak mengubah, tidak langsung menjarakkan kita kerana kita merasakan kita benar-benar sebagai satu keluarga. Dan kita menjaga ini sebagai satu nilai yang sangat berharga. Dan apabila ada sambutan Hari Malaysia, dia seharusnya memperbaharui iltizam kita supaya nilai yang sedemikian, rasa yang sedemikian dapat dipupuk terutamanya untuk anak-anak kita, generasi muda, supaya mereka benar-benar mempunyai semangat patriotik yang tinggi. Sekiranya itu berlaku, macam juga kita membina satu keluarga, kalau keluarga itu bersatu padu, kalau keluarga itu mempunyai sistem nilai yang baik, kalau dalam keluarga itu ada tinggi muafakatnya, kalau dalam keluarga itu kata orang cubit per kiri, per kanan terasa, kalau dalam keluarga itu ada semangat prihatin, menjaga satu sama lain, dalam keluarga itu juga ada nilai hormat antara satu sama lain dan sebagainya, nilai-nilai kekeluargaan itu kita boleh terjemahkan dalam nation building. Dan ini boleh menjadi satu nilai yang cukup kuat untuk menjadikan negara kita sebuah negara yang lebih baik, insyaAllah. Tan Sri, sebagai ingin melihat pandangan Tan Sri secara peribadi, kerana sambutan Hari Malaysia ini kalau ikut kalendernya, saban tahun dia ada giliran. Tahun ini di Sabah, tahun depan di Kuching ataupun di Sarawak, tahun kemudiannya mungkin di Putrajaya ataupun di Kuala Lumpur. Mungkin pandangan Tan Sri sendiri seperti mana Tan Sri katakan awal tadi, mengapa tidak seluruh negara ada rasa ownership Hari Malaysia ini? Bukan hanya bergilir pada 3 lokasi ataupun 2 lokasi iaitu Kuching, Sibu ataupun Kota Kinabalu dan Sandakan. Jadi bagaimana aura Hari Malaysia ini dapat digembeling pada pandangan Tan Sri. Mungkin dengan generasi muda hari ini, dengan teknologi hari ini yang maju dan Tan Sri berada di kementerian yang amat penting, mungkin itu dapat mendekatkan kita dengan generasi baru hari ini dan idola-idola baru Malaysia. Kalau dahulu kita ingat Mat Saleh, kita ingat Rosli Dobi, Datuk Bahaman, Tok Janggut dan sebagainya. Tetapi hari ini Datuk Azizul Hasni Awang, atlet Paralimpik kita yang bawa pulang emas dan sebagainya, mereka yang berjaya dalam bidang akademik dan juga profesion. Mungkin ada pandangan tersendiri bagaimana aura Hari Malaysia dapat dibugarkan, Tan Sri? Ya, sebenarnya itulah tujuan dan itu juga pengharapan saya. Hari Malaysia itu tidak seharusnya hanya eksklusifly untuk Sabah atau Sarawak, tapi harus menjadi hari kebanggaan yang disambut oleh semua.
InsyaAllah rasa saya tahun hadapan peluang akan dibawa pula untuk sambutan Hari Malaysia di Semenanjung. Kemudian kita boleh bergila-gila lagi. Konsep macam saya kata tadi, kalau kita sebagai satu keluarga, biasanya kita suka mengagih-agihkan, kita membagi-bagikan supaya dalam satu keluarga itu semua sekali merasakan kita benar-benar merupakan sebahagian. Tidak ada sesiapa yang harus rasa tertinggal atau terpinggir dan sebagainya. Dan sekarang ini dengan adanya teknologi, terutama sekali teknologi yang berkaitan dengan broadcasting, suasana itu kita boleh menzahirkan dengan lebih impactful lagi. Kadang-kadang tidak lagi menjadi satu permasalahan di mana ianya disambut. Betul. Kerana dengan adanya advancement dalam bidang broadcasting, kita dapat mempersembahkan acara-acara sambutan itu seolah-olah ianya berada di tempat masing-masing. Dan saya merasakan jawatan kuasa sebagai satu jawatan kuasa induk yang bertanggungjawab untuk mengendalikan program sambutan ini, apa yang kita alami dan juga apa yang kita lalui dalam penganjuran untuk tahun ini dan juga tahun sebelumnya, kita boleh gunakan itu untuk enrichment cara-cara kita menyambut Hari Malaysia dan juga Hari Kebangsaan untuk di masa-masa yang akan datang. Jadi jangan terlalu khawatir tentang di mana ianya diadakan. Kita tetap satu, kita tetap merupakan satu keluarga. Yang pentingnya adalah perasaan kita, sentimen kita, roh yang kita zahirkan daripada acara-acara yang kita aturkan itu. Ianya sangat penting. Kadang-kadang mungkin orang terlupa bagaimana aspirasi dan bagaimana gembiranya rakyat Malaysia, Tanah Melayu, Sabah, Sarawak pada waktu itu. Setelah berjaya mencapai satu kata sepakat, setelah satu referendum dilakukan, jadi rakyat keseluruhannya menzahirkan cita-cita mereka untuk mewujudkan sebuah negara besar, Malaysia, yang menyebabkan pada waktu itu Singapura, Sabah dan Sarawak menjadi sebuah negara. Dan kalau kita ingat waktu itu bagaimana almarhum Tengku Abdul Rahman telah menyebut dalam ucapannya bahawasanya perlulah kita bergerak ke hadapan dengan tidak merasa sangat soal perbezaan agama, perbezaan kaum, perbezaan bangsa ataupun perbezaan pada sudut geografi di mana kita berada. Melainkan kita benar-benar merasakan kita adalah satu bangsa yang dibuat satu bangsa Malaysia yang bersatu padu. Jadi kita akan pastikan sambutan-sambutan yang kita lakukan ini yang penting membawa makna yang demikian. Betul. Mesti ada outcome base ataupun impact yang dapat dirasai oleh kesemua warga Malaysia. Macam juga apabila ruang ekonomi dibuka, kita dibenarkan dine in, dapat minum teh tarik, itu pun satu semangat patriotik. Semua boleh menangis, Tan Sri. Kita juga. Kita fikirkan, ialah kadang-kadang orang kata bila berlaku sesuatu musibah itu sentiasa ada kebaikan-kebaikan. Betul, ada hikmahnya. Ada hikmah yang tertentu di belakang. Sekarang baru kita fikir betapa berharganya dapat menikmati udara bersih untuk melakukan riadah. Betapa besarnya makna kebebasan untuk kita boleh bergerak ke sana kemari. Betapa besarnya makna apabila kita boleh melakukan sesuatu secara berkeluarga, secara beramai-ramai. Betapa besar maknanya kita boleh menziarahi kawan, menziarahi sanak saudara dan sebagainya. Okay. Jadi ini ditarik sebentar kerana berlakunya pandemik. Jadi itulah maknanya hidup bernegara. Apabila negara itu sejahtera, negara itu maju, negara itu aman, maka kita rakyat akan dapat menikmati hasil dan sebuah negara yang merdeka. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Parlimen TPR Anwar Haji Musa, Menteri Komunikasi dan Multimedia dan merangkap pengurusi jawatankuasa induk sambutan Hari Malaysia tahun 2021. Sekian saja agenda awani pada malam ini bersama saya Nazri Kehar. Assalamualaikum, insya-Allah kita jumpa lagi.